kita perlu menjaga adab sebelum, semasa dan selepas. Dan ramai orang yang di kalangan kita tak boleh nak jaga adab selepas. Dah balik Malaysia, kita tak mampu nak jaga. Pada pagi ini, kita bersama-sama yang berbahagia Ustazah Asma Harun dan juga Ustaz Tunku Fazli yang akan bersama-sama dengan penerbangan kita pada pagi ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya ceritakan berkaitan dengan perjalanan kita daripada airport ni sehinggalah nanti kita landing di airport Jeddah insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah pada pagi ini kita akan adakan talimat sekarang ni. Selepas saja kita selesai talimat ini, kita akan dengar ucapan daripada Ustazah, kita akan baca doa dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah semua boleh bersalaman dengan ahli keluarga masing-masing dan insyaAllah selepas daripada selesai bersalaman, kita akan masuk melalui pintu yang berada di bahagian belakang ni. Dan kemudian bila selesai daripada kita masuk pintu bahagian belakang ni, kita akan turun dan kita akan melalui cek immigration bahagian bawah. Dan kemudian nanti kita akan menuju ke pintu C3. Pintu apa? Pintu C3. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan naik sama ada bas ataupun train di bahagian bawah. Bas. Kita akan naik bas dan nanti cari pintu C3 dan kita akan berkumpul di situ. Boarding kita 6.25 minit pagi, maknanya sebelum 6.25 minit pagi sudah berada di tempat kapal terbang untuk berlepas. Okey? Dan insyaAllah sebelum daripada Sebelum daripada kita berlepas, pastikan kita solat subuh terlebih dahulu. Subuh kita lebih kurang pukul 6 pagi. Jadi sebelum naik flight tu dah solat subuh siap-siap. Dan sebelum 6.25 kita sudah berkumpul untuk kita masuk ke perut kapal insyaAllah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, bila nanti dah naik ke kapal terbang, boleh cari kerusi masing-masing ikut nombor yang telah ada yang dalam tiket tu. Dan kemudian nanti kita akan landing di airport Jeddah nanti. Dan sebelum kita landing nanti, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berniat di Qornul Manazil, iaitu 1 jam sebelum kita mendarat. Jadi pastikan tuan-tuan dan puan-puan sudah tak pakai benda-benda yang dilarang lah sebelum daripada kita berniat. Okay? Terutama lelaki nanti lepas solat subuh dah boleh tukar, ataupun kalau tak nak kalut-kalut nanti situ sebaiknya sebelum subuh, dan boleh juga tukar di atas kapal terbang nantilah untuk pakaian ihram. Okey, insyaAllah. Itu saja untuk maklumat setakat ini untuk perjalanan kita. Dan insyaAllah nanti di airport Jeddah nanti kita akan sama-sama turun di sana untuk ambil bagasi. Dan kemudian kita akan naik bas untuk kita menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah insyaAllah. Dan selanjutnya berkaitan dengan perjalanan umrah kita pada besok hari, InsyaAllah saya akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan di dalam bas nanti insyaAllah. Okey, jelas setakat ini? Okey, insyaAllah. Apa-apa nanti saya akan maklumlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah kita akan menjemput yang berbahagia Ustazah Asma Harun untuk taklimat dan ucapan beliau. Dipersilakan. Falyatafaddal mashkur. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh dengar suara ya? Sebab kita tak boleh kuat sangat, nanti akan ada pihak yang tegur lah sebab kita berada di kawasan yang terbuka kan. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Awal bangun hari ni ya? Ke ada yang tak tidur langsung ni? Rasanya ramai juga yang tak tidur langsung. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai kepada permulaan untuk musafir. Dan bagi yang pertama kali menunaikan ibadah umrah ataupun umrah lah ni, Masya Allah, siapa yang pertama kali angkat tangan? Siapa yang pertama kali akan menunaikan ibadah umrah? Masya Allah. Okay, puan sila jemput duduk. Minta maaf sebab terhalang orang belakang. Okay.
Subhanallah, ramai maksudnya yang pertama kali. Mungkin ada yang kedua, ketiga yang dah pernah pergi umrah. Okey, ada. Masya Allah. Apabila yang pertama kali bermaksud anda sedang melakukan musafir wajib. Musafir ni ada wajib, ada sunat, ada yang makruh, ada yang musafirnya haram untuk buat maksiat contohnya. Kenapa ini namanya musafir wajib? Kerana kita akan menunaikan kewajipan menunaikan umrah. Kita tahu hukum umrah juga adalah wajib sebagaimana wajib haji. Jadi bagi kita yang belum mampu ataupun belum dipanggil, walaupun mampu tapi giliran belum lagi untuk menunaikan haji, maka kita sedaya upaya berusaha untuk menunaikan ibadah wajib umrah. Jadi umrah untuk kali pertama juga adalah wajib. Maka musafir kita kali ini adalah musafir yang wajib, yang mana kita ingin menunaikan kewajipan sebagai umat Islam. Maka Masya Allah sudah pasti tuan-puan, para tetamu Allah dan juga penziarah Rasulullah sekalian, sudah pasti kita akan menempuh pelbagai ujian dan cabaran. Kena letak awal-awal lagi mindset tu. Mungkin dah bermula semalam, mungkin dah bermula masa tempah hari tu lagi. Wallahualam, semua tahu apa kisah di sebalik untuk menunaikan umrah ni. Masya Allah. Jadi, sebab itu antara persiapan kita untuk mendapat umrah yang makbul, kita sebut haji yang mabrur, umrah yang makbul. Hampir sama saja tetapi itu istilah yang lebih tepat lah. Bila kita bagi ucapan, semoga dikurniakan umrah yang makbul. Sebab apa? Maksudnya umrah yang diterima oleh Allah. Macam doa lah, doa yang makbul kan? Masya Allah. Jadi kita mengharapkan Allah terima ibadah umrah kita ini. Subhanallah. Maka kita perlu menjaga adab sebelum, semasa dan selepas. Dan ramai orang yang di kalangan kita tak boleh nak jaga adab selepas. Sebelum semua beringat, semua jaga. Dah balik Malaysia, kita tak mampu nak jaga. Biasanya kegagalan untuk menjaga adab-adab selepas kerana kegagalan kita menjaga adab sebelum. Sebelum kita nak musafir ni. Masya Allah. Jadi perkara pertama, tuan-puan, muslimin muslimat, penziarah Rasulullah dan para tetamu Allah sekalian, insya-Allah. Pertama adalah niat. Pertama adalah niat. Marilah sama-sama kita betulkan niat. Ada satu ulama sufi, dia bertanya kepada orang yang nak memulakan untuk ibadah umrah dan ibadah haji. Saya takkan panjang, tak boleh nak panjang pun ni. Masing-masing pun muka, Masya Allah, tak nak senyum dah ya. Okey, lepas ni kita ambil gambar, senyum balik kan. Sebab penting sangat saya nak ingatkan perkara ni sebelum kita mulakan musafir ni, Masya Allah, iaitu tentang niat. Dan kata seorang ulama sufi ni, bila bertanya kepada orang nak menunaikan haji dan umrah, dia kata, adakah kamu telah mula berniat untuk meninggalkan segala sifat-sifat yang buruk, segala maksiat, segala yang kamu banggakan, apa yang sedang menempel diri kamu sekarang, pangkat ke, harta ke, keturunan ke, apa sahaja. Lalu dia kata tidak, cuma niat nak pergi umrah je, tidak berniat dari sudut batin sebegitu. Lalu dia kata sebenarnya kamu tidak mahu, sebenarnya, dan jawapan ulama sufi ni berkata, sebenarnya kamu tak pergi ke mana-mana pun. Kalau kamu tidak berniat untuk menanggalkan segala pakaian-pakaian yang kita pakai, dari sudut nama, kedudukan, harta benda, kemasyhuran, dan tidak berniat untuk menanggalkan sifat-sifat mazmumah ataupun menanggalkan maksiat-maksiat tersembunyi ataupun zahir, maka sebenarnya kamu tidak mahu ke mana-mana pun. Kamu bukan nak pergi ke tanah suci. Jadi subhanallah, niat tu ada banyak lapis. Memang niat nak menunaikan umrah, nak buat ibadah, kewajipan. Dan kita kena pasang lagi niat-niat yang lain. Supaya yang pergi bukan zahir. Yang pergi adalah batin kita, iaitu hati kita, insya-Allah. Setiap kali saya bawa jemaah umrah, setahun 4 kali je. Ujian-ujian zahir tu dia jadi kecil sebenarnya. Walaupun kami terima ujian zahir, kita akan menghadapi komplain demi komplain, teguran demi teguran. Itu biasa. Sebab apa? Itu kami anggap ujian untuk kami juga. Tetapi yang lebih berat sebenarnya bagaimana nak bawa jemaah supaya melihat lebih dalam. Ujian yang lebih dalam. Ujian hati dan perasaan kita. Kita boleh susah. Kita boleh tak berkira dengan makan dan minum.
berada di sana, sentiasa hati kita itu sedar kita berada di mana, kita sedang buat apa dan sebagainya. Subhanallah, Alhamdulillah. Jadi sama-sama betulkan niat, Masya Allah. Kerana Nabi SAW bersabda, bagi wanita, Masya Allah, ramai wanita ni kan? Bagi wanita, seorang sahabat wanita bertanya pada zaman Rasulullah, Ya Rasulullah, adakah kami dituntut untuk berjihad? Sahabat wanita ni tanya begini, Ya Rasulullah, para lelaki pergi berjihad di medan perang, maka bagaimana dengan kami? Kami pun nak pergi berjihad, Ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, jihad kamu adalah menunaikan haji dan umrah. Jadi bagi jemaah wanita, kita semua sedang melakukan jihad. Lelaki pun jihad juga, bukan kata oh lelaki tak jihad, tidak. Bermaksud kita sedang melakukan satu ibadah yang besar, iaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jihad ada pengorbanan harta, kita korbankan harta, masa, tenaga, semuanya, Masya-Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya solat ke solat menggugurkan dosa, haji ke haji menggugurkan dosa, umrah ke umrah menggugurkan dosa. Jadi kita melalui proses untuk menggugurkan dosa kita, Masya-Allah. Jadi Alhamdulillah kepada semua yang menghantar. Siapa yang hantar ni? Ramai yang menghantar ni daripada jemaah ni. Siapa yang mengiringi jemaah? Boleh angkat tangan keluarga yang hantar? Masya-Allah. Subhanallah, ramai yang hantar. InsyaAllah kita mendoakan, Ya Allah, Ya Razak yang memberi rizki. Ya Allah, Ya Fattah yang maha membukakan jalan. Bukakanlah jalan-jalan dan bukakanlah pintu rizki, Ya Allah. Kepada setiap yang menghantar dan mengiringi, Ya Allah. Untuk Engkau jemput juga, Ya Allah, mereka menunaikan haji dan umrah, Ya Allah. Untuk menunaikan ibadah yang utama ini, Ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau menyatukan kami di sini, Ya Allah, dalam permulaan musafir ini, Ya Allah, maka satukanlah kami kembali dalam rahmat-Mu, dalam redha-Mu dan di syurga-Mu kelak, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang menghantar ni, Masya Allah, yang paling utama, orang yang menghantar adalah doa lah. Doa. Dan doa bukan pada lidah, doa dengan hati. Doa apa? Supaya diberikan oleh Allah keringanan untuk melakukan sebanyak mungkin ibadah. Sebab ujian bagi orang yang pergi tanah suci walaupun kali pertama, mula-mula excited, mula-mula air mata menangis. Lepas dah selesai umrah pertama, selepas itu dah mula rasa biasa. Ujian bagi kita, bila masuk hari ketiga keempat, tempat tu dah rasa biasa, mula dah tak solat di masjid, mula solat kat hotel. Mula dah tak rasa dah perbezaan tu, ibadah di tanah air kita dengan tanah suci. Jadi doa, sebagaimana doa dalam selepas solat, doa kalau biasa baca maksurat, ada doa tu. Supaya diberikan keringanan tubuh badan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta selalu doa tu supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk memperindahkan amalan kita. Supaya kita selalu rasa ringan untuk buat ibadah. Kita tak nak kita diuji rasa berat nanti. Baru batuk sikit, tak sihat sikit, kita dah cari alasan-alasan untuk tak solat di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Lagi sekarang sejuk. Jadi kita nak Allah bagi kita keringanan. Walaupun dalam keadaan situasi kesihatan yang agak berat. Tetapi kalau betul tak sihat, itu tak ada hal. Kita dapat pahala yang sama sebab terhalang. Masya Allah. Alhamdulillah, para jemaah, para tetamu Allah, bakal tetamu Allah dan peziarah Rasulullah. InsyaAllah, perjalanan kita semua dah di briefing tadi. Kita akan sampai sebelum waktu Zuhur sebenarnya. Sebelum pukul 12, dijangka kita akan sampai. Jadi, kita tidak ada solat fardu di atas flight. Tak ada solat fardu. Tapi siapa nak buat solat sunat musafir, silakan. Nak buat solat sunat duha, silakan. Sebab solat sunat ni dia ada keringanan, tak hadap kiblat pun tak apa. Tapi kalau solat fardu wajib hadap kiblat. Kalau tak dapat hadap kiblat, atas flight kita kena qada, itu dikira solat menghormati waktu. So saya tengok perjalanan kita, Alhamdulillah. Jadi kita tidak perlu untuk menunaikan solat fardu di atas flight. Jadi itu satu keringanan. Dan istimewanya jemaah kali ini, kita akan dapat 2 kali Jumaat. Dapat 2 kali Jumaat. Kita dapat Jumaat di Masjidil Haram dan kita dapat juga Jumaat di Masjid Nabawi. Itu luar biasa sekali lah. Okay. Kemudian, subhanallah. Bila kita sampai nanti, Masya Allah,
Semuanya nanti memanglah Ustaz Din semua akan bimbing. Apa saja nanti atas sebelum dan atas flight, kalau apa-apa nak tanya masa sementara, saya suka nak katakan begini. Tolong jangan rasa malu nak tanya apa pun, walaupun rasa benda tu remeh. Sebab ubat kepada kejahilan ataupun was-was adalah bertanya. Boleh je bertanya saya direct, bertanya Ustaz Tengku, bertanya Ustaz Din. Sebab ada orang dia segan-segan, dia malu nak bertanya. Sebab saya bila bawa jemaah, saya sebenarnya berkhidmat. Saya sebenarnya sedang berkhidmat. Saya suka berkhidmat kepada tetamu Allah. Ada orang kali pertama jumpa mungkin segan dengan saya. Tetapi inilah peluang untuk saya mendapat ganjaran pahala dari sudut ibadah umrah orang lain boleh jadi umrah saya. Wallahualam Allah terima atau tidak, tetapi membantu untuk umrah sahabat-sahabat tuan-puan sekalian, ia sangatlah bermakna insya-Allah. Pesanan terakhir saya, 3 perkara yang sangat penting yang sentiasa kita kena amalkan sepanjang berada di tanah suci. Pertama, sabar. Sabar tuan-puan sekalian. Sabar itu paling utama. Allah uji kita dari pelbagai sudut. Tapi jangan takut. Depan. Jangan ganggu laluan orang. Okey, yang kedua iaitu syukur. Lepas tu yang ketiga adalah sangka baik. Subhanallah. Pertama sabar, 3S lah. Pertama sabar. Kedua syukur. Syukur walaupun perkara yang kecil bila di tanah suci. Start daripada bangun tidur sampai tidur. Walaupun perkara kecil. Orang belanja air teh ke. Walaupun perkara kecil. Kemudian sangka baik. Sangka baik dengan siapa pun walaupun kita nampak akhlak dia buruk. Sangka baik dengan kami. Sangka baik sesama jemaah. Sebab sangkaan-sangkaan baik semua doa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hadis kursi, ana inda zanni abdi bi, aku sebagaimana sangkaan hamba-Ku. Dan tolong jangan ragu sikit dengan doa. Bila doa kena sangka baik, Allah pasti makbul. Sangka baik Allah mesti terima. Kita buat ibadah, sangka baik Allah terima. Sebab sangkaan adalah doa, dan aku sebagaimana sangkaan hamba-Ku itu adalah firman Allah. Jadi insya-Allah saya nak ucap terima kasih banyak-banyak di atas kesudian dan kepercayaan para jemaah sekalian untuk dibimbing oleh kami dan mengikuti hijrah travel. InsyaAllah kami akan buat sedaya upaya, kami akan buat sehabis baik, semampu yang boleh. InsyaAllah. Dan kepada ahli keluarga yang meninggalkan ibu ayah, mengirimkan ibu ayah, ataupun ada suami, serahkan isteri, ada isteri serahkan suami, wallahualam, nanti kita akan berkenalan. InsyaAllah kami akan menjaga ahli keluarga yang kalian titipkan untuk kami sebagaimana kami jaga ahli keluarga kami. Sebagaimana kami jaga ibu ayah dan jaga keluarga kami. InsyaAllah kami akan jaga sebaiknya insyaAllah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ada masa selepas ini. Saya tahu ada yang nak bergambar, terutamanya ahli keluarga. Kita buat foto group dengan keluarga, lepas tu bersama dengan kami. Kalau tak nak pun tak apa. Maksudnya saya perasan ni tak nak pun ambil dengan dia. Maksudnya saya peluang. Masa kita ada kat sini, ada masa sikit lagi kan. Okey, sepatah dua kata insyaAllah daripada Ustaz Tengku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk memulakan perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Mekah insya-Allah. Dalam masa lebih kurang 10 jam daripada sekarang insya-Allah, masing-masing akan dapat insya-Allah dengan izin Allah dapat memandang hebatnya ciptaan Allah, Kaabah, kiblat yang kita hadap selama ini berada di depan mata kita insya-Allah. Nanti Ustaz Din akan pimpin kita doa untuk ketika mana melihat Kaabah insya-Allah. Jemaah-jemaah sekalian, insya-Allah di kalangan kita ni ada yang kanak-kanak kecil tu, masya-Allah paling muda, paling kecil, umurnya setahun. Kemudian kita ada Hajah Aminah belakang tu kan. Umur 80 tahun, masya-Allah. 6 kali umrah. Lepas pada ni masa umrah kali dengan kita semua ni, dia akan pimpin kita semua.
InsyaAllah. Boleh ajar Nampak semangat dia, Masya Allah. Dia titipkan nasihat. Apa-apa pun syukur. Redha lah. Apa-apa pun kena hadap dengan syukur. InsyaAllah apa-apa daripada Allah, InsyaAllah. Semangat dia nak melangkah. Dengan tawah dan sa'inya, InsyaAllah. Satu semangat yang kuatlah daripada Hajah Aminah. Jadi apa yang nak dikongsikan di sini adalah betul apa yang disampaikan Ustazah tadi adalah berkaitan dengan niat. Dengan niat yang tepat, yang betul, insya-Allah dia akan membesarkan pengorbanan kita. Pengorbanan kita bila kita niat betul-betul kerana Allah SWT, insya-Allah kita akan semangat untuk kita solat jemaah. Kita nak lebihkan zikir, kita nak lebihkan amalan sunat dan sebagainya. Insya-Allah akan dibesarkan perkara-perkara tersebut. Di samping kita bersedekah, membaca Quran, niat nak khatam dan sebagainya boleh dengan membesarkan niat, insya-Allah. Dan juga sebab jemaah sekalian, dengan niat juga insya-Allah dia akan membesarkan kesabaran kita dalam menunaikan umrah ini. Lebih-lebih lagi dalam musim sejuk, lebih-lebih lagi kerap kali hujan di Mekah dan di Madinah. InsyaAllah. Moga diberi kesihatan yang baik kepada semua dan dipulangkan ke Malaysia ini dengan kesihatan yang baik, insyaAllah. Kemudian apa yang saya cuba sampaikan pada pagi ini juga adalah berkaitan dengan ibrah, pengajaran yang kita buat dalam amalan umrah tu. Kalau kita tawaf, kita akan ingat akan kisah-kisah Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail membina Kaabah. Hebat perjuangan mereka. Nabi Ibrahim disebut dalam solat kita kerana perjuangan pengorbanannya dalam menegakkan agama Allah kan. Ujian terlalu banyak kan. Dia meninggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar, isterinya ibunda kita, di samping Kaabah itu. Kemudian ibunda kita Siti Hajar berlari anak untuk mencari air, memberikan air kepada Nabi Ismail. Lalu kita pun berlari-lari kecil di lampu hijau. Nanti kita akan nampak lampu hijau yang belum ke Mekah. Dia akan nampak lampu hijau yang kita akan buat sa'i nanti. Safar ke Marwah, kita akan berlari kecil. Kita pun fikir, kenapa kita berlari? Rupa-rupanya ibunda kita pun berlari-lari kecil mencari air kepada Nabi Ismail. Itulah ibrah-ibrah tu yang membesarkan ataupun memperhebatkan kita punya amalan setiap kali kita melakukan umrah, insyaAllah. Umrah pertama akan dipimpin oleh kami, dan jemaah kedua sampai petang besok akan kami pimpin juga, insyaAllah. Umrah kita ada beberapa kali umrah bersama, insyaAllah. 2-3 kali ataupun 3-4 kali tak silap saya, insyaAllah akan ada. Jadi insyaAllah semoga Allah menerima umrah kita dan Allah memakbulkan semua doa-doa yang kita bawa, yang kita doakan sepanjang kita punya umrah kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ni kan, sebab ni inisiatif kita lah. Kita buat satu tulis nama dan niat tu. Mungkin nanti sementara menunggu kuarter flight ke, beletlah buku ni. Awal-awal lagi tu dia ditulis berkaitan dengan apakah nekat ataupun niat kita untuk menunaikan umrah ni. Kemudian lepas tu ada checklist amal ibadah sepanjang di Tanah Suci. Okey, subhanallah. Nanti bila kita sampai di Masjidil Haram, kalau siapa-siapa yang nak solat terus di Masjidil Haram boleh. Kita terus bawa walaupun kali pertama sebelum menunaikan umrah. Tapi mungkin penat, boleh solat. Akan jelaskan perjalanan tu lah. Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang saya kembali ataupun kita untuk bacaan doa sebagai pemulaan musafir, insyaAllah. Kemudian kita boleh teruskan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندم في الحال والمال إنك سميع الدعاء. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Mudahkanlah urusan perjalanan umrah kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah perjalanan pergi dan balik kami, ya Allah. Luaskan niat kami, ya Allah. Ikhlaskan niat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan kami mendapat umrah yang diterima oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pergi menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Kami menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Maka Engkau permudahkanlah dan terimalah umrah kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, murahkan rezeki kami, ya Allah. Luaskan rezeki kami, ya Allah. Selamatkanlah perjalanan pergi dan balik kami, ya Allah. Selamatkanlah ahli keluarga kami yang kami tinggalkan nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesabaran dan ketenangan, ya Allah, sepanjang kami berada di sana nanti, ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. InsyaAllah kita bergambar. Kita bergambar ramai-ramai. Lepas tu insyaAllah kita dah boleh terus masuk. Okay, jom kita. Okay, jom kita bergambar dulu. Lepas tu kita boleh terus masuk. Lepas tu sebelum masuk tu boleh bersalaman dulu. Okay, jom cepat kita. Okay, jom kita bergambar dulu. Okey, jom. Silakan. Okey, jom. Beratur menghadap ke sini semua. Ini yang betul diambil sekarang. Oh tak. Oh, insya-Allah jumpa lagi. Betul lah. Tak, dia cakap reference kan. Selalu ada usaha support. Kamu punya suami nak ambil gambarnya Nabi pun balik ke lagi juga ni InsyaAllah boleh. Terbuja ni. Tengok dia dari belakang terbuja. Oh, ini jemaah
pandang kamera. Betulkan tudung. Senyum. 1, 2, 3.